Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Awani 745 dan berikut adalah fokus kami untuk hari ini. Kerajaan rangka pelan keluar daripada pandemik COVID-19. Dakwaan hospital tertukar bayi, polis terima laporan. Dan buka video ni, tengok balik. Tengok balik video PC saya tu. Kami mulakan Awani 745 dengan berita ini di mana seorang peniaga kelapa didakwa di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan mencabul dua lelaki termasuk seorang remaja pada Mei lalu. Bagaimanapun tertuduh Muhammad Khairul Azwa Muhammad, 33 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan itu di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal ke atas remaja lelaki berusia 16 tahun di sebuah wakaf di Tanah Perkuburan Nibung, Kampung Padang Kala Melur, jam 9.30 malam pada 16 Mei lalu. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang membawa hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Pertuduhan kedua pula, lelaki itu didakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan tabi'i terhadap lelaki berusia 20 tahun tanpa kerelaannya di hutan di Jalan Permatang Sungkai di Pasir Putih jam 8 pagi pada 20 Mei lalu. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih 20 tahun dan juga sebatan. Sebelum itu, tertuduh memohon mahkamah untuk menghantarnya untuk mendapatkan rawatan khas di Tanjung Rambutan, Perak kerana mendakwa dirinya mempunyai rekod sakit mental. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM30,000 dengan masing-masing RM15,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan pada 14 Julai depan. Tular di media sosial, seorang ibu mendapati anaknya tertukar selepas bersalin di sebuah hospital swasta pada 11 Jun lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian pada pagi Ahad. Jelas ACP Baharudin, laporan terbabit dibuat oleh suami kepada usahawan dalam talian Siti Suryani Wahidin di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam. Siti Suryani melahirkan bayi lelakinya di sebuah hospital swasta pada awal pagi Jumaat. Bagaimanapun, beliau menyedari bayinya tertukar selepas pulang ke rumah pada Sabtu apabila melihat tanda nama kaki bayi itu tertera nama dan waktu berbeza. Malah, bayi berkenaan dilahirkan pada jam 3.02 petang pada 10 Jun, sehari sebelum beliau melahirkan bayinya. Difahamkan, beliau bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang susulan kecuaian hospital berkenaan. Hari ini Malaysia mencatatkan kes baharu sebanyak 5,304 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia 657,508 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah sebanyak 73,324 kes. Dalam pada itu, bilangan kes sembuh hari ini adalah sebanyak 8,163, menjadikan jumlah pulih adalah sebanyak 580,276. Sehingga kini, 917 kes positif sedang dirawat di ICU. 452 memerlukan bantuan pernafasan dan jumlah kematian yang dicatatkan hari ini adalah sebanyak 64 kematian. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 3,908 kes. Bagi yang masih sangsi atau enggan menerima vaksin, kisah Mokhtar Ismail ini mungkin boleh dijadikan tauladan. Warga emas berusia 67 tahun ini bukan hanya kurang upaya penglihatan. Tangan kirinya juga tidak dapat bergerak sejak 16 tahun lalu akibat strok. Namun, dia tetap mahu mendapatkan vaksin kerana tidak mahu diri dan keluarga menjadi mangsa virus pembunuh. Ditemani isterinya, Mokhtar yang berkerusi roda hadir di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Tawau.
datang dengan kenderaan sewa, Mokhtar bertekad untuk menerima vaksin kerana sayangkan keluarganya. Ambil vaksin ini saya pikir untuk kebaikan diri saya dan juga keluarga saya jugalah. Dan cucu-cucu saya, itu saja. Di rumah ada berapa orang cucu? Oh, ada cicit 2 cucu sama menantu saya lah, sama istri saya. Saya ambil vaksin ini untuk menjaga untuk keluarga saya dan cucu-cucu saya dan ahli keluarga saya lah. Ketika ditanya adakah dia terpengaruh dengan perkara negatif berkaitan vaksin COVID-19, ini jawapannya. Oh, vaksin ini sudah diakui oleh kerajaan yang vaksin ini menjamin daripada dijangkiti kuman COVID. Jadi saya yakin dan percaya inilah jalan yang terbaik untuk saya menghindarkan daripada COVID lah. Isterinya Asmi Jamali, 70 tahun, turut menerima suntikan vaksin walaupun mempunyai penyakit kronik. Mana? Mau. Memang mau divaksin lah. Pasal dengarkan sudah. Tidak ada perasaan takut kah? Tak juga. Kami sama pakcik malah. Tak ada apa-apa juga. Tidak ada apa-apa juga. Dah takut lah. Sekarang sudah terima vaksin, apa yang masih rasa? Okey lah juga. Tak ada apa-apa juga. Biasa-biasa sial. Ya. Iyalah kalau dikira janganlah takut kan. Kalau boleh ambil lah. Diorang tanya saja. Kalau ada sakit apa, tinggi darah lah, kolesterol itu sial lah. Makan obat juga lah. Makan obat. Ada temu janji doktor. Itulah. Sebelum turun sini makan obat dulu. Makan obat dulu. Makan obat dulu. PPV Dewan Masyarakat Tawau mensasarkan 1,000 penerima suntikan vaksin COVID-19 yang terdiri dari warga emas dan golongan yang berisiko dijangkiti virus berkenaan. Cerita pasal vaksinasi, kerajaan yakin imuniti kelompok di wilayah persekutuan mampu dicapai lebih awal, katanya dalam masa 2 bulan akan datang. Selain itu, apa yang bakal dibawakan jam 8 malam nanti, Ehsan? Dan hari ini, Zul, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan ada keluar kenyataan tentang apa yang disampaikan semalam telah dipetik di luar konteks. Nak tahu apa isunya? Teruskan bersama saya pukul 8 malam nanti. Ehsan Yahya akan bersama anda dalam Awani 745 jam 8 malam nanti. Sementara itu, Jawatan Kuasa Kos Sara Hidup Pakatan Harapan PH mengambil pendirian menyokong keputusan kerajaan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua sehingga 28 Jun depan. Menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan pada Ahad, Jawatan Kuasa itu turut mencadangkan 5 pakej bantuan yang perlu diberikan kepada rakyat. 5 cadangan diberikan ialah bantuan one-off kepada rakyat berpendapatan bawah RM2,500 dan atas RM2,500 hingga RM5,000 mesti dipercepatkan. Malah bantuan secara one-off itu jelas jawatan kuasa tersebut mesti dinaikkan kepada RM2,000 dan RM1,500 bagi kedua-dua kategori berkenaan. Turut dicadangkan moratorium selama 3 bulan kepada golongan M40 yang turut terkesan akibat PKP. Subsidi upah juga perlu dilanjutkan selama 3 bulan bagi memastikan bantuan diberi kepada industri kecil dan sederhana SME sekaligus mengelakkan pekerja hilang pekerjaan. Turut dicadangkan subsidi atau rebat oleh Tenaga Nasional Berhad TNB sebanyak 30% untuk pengguna domestik sepanjang tempoh PKP. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) juga perlu lebih bertanggungjawab dalam memberikan kelulusan jenis perniagaan yang layak beroperasi sepanjang PKP 3.0. Ini susulan berlaku insiden di mana terlalu banyak kelonggaran diberikan kepada pelbagai jenis perniagaan untuk beroperasi. Keadaan itu jelas kenyataan terbabit, tidak membantu, malahan merencatkan usaha untuk melandaikan lengkung pandemik COVID-19. UMNO tidak perlu mendesak kerajaan supaya mengadakan pilihan raya umum ke-15 PRU15 dalam waktu terdekat. Lebih-lebih lagi ketika negara masih menghadapi wabak COVID-19. Sebaliknya, pengarah pilihan raya UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman menegaskan tumpuan harus diberikan kepada usaha membantu rakyat mendepani pandemik itu. Menurut Tajuddin, bagi tujuan itu, jentera pilihan raya parti di seluruh negara akan digunakan sepenuhnya untuk membantu rakyat. Kata ahli Parlimen Pasir Salak itu, sebelum pandemik COVID-19, memang semua jentera parti diminta bersiap siaga menghadapi kemungkinan PRU 15. Tapi apabila berlaku COVID ini, yang semakin menjadi-jadi ni, ya, angka naik sampai
5,000, 6,000 dan sebagainya. Saya telah berpesan kepada jentera pilihan raya, sekarang kita gunakanlah jentera ni untuk membantu rakyat. Ya. Maknanya kita fokus kepada membantu rakyat dulu. Kita tak ada cerita nak pilihan raya sebagaimana yang kita harapkan itu. Kita tidak mendesak untuk dihadirkan pilihan raya. Kita desakan kita pada hari ini ialah untuk kita melakukan apa juga yang boleh untuk membantu rakyat. Beliau ditemui selepas meninjau program bantuan prihatin rakyat secara pandu lalu di Pekarangan Pusat Khidmat Ahli Parlimen di Cenderung Balai, Pasir Salak pada Ahad. Menurutnya, dengan keahlian 3.5 juta orang daripada 191 bahagian dan 22,000 cawangan di seluruh negara, UMNO boleh memainkan peranan yang cukup berkesan untuk membantu meringankan beban rakyat. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menyokong kenyataan Kerajaan Pahang yang komited untuk tidak meluluskan mana-mana permohonan baru aktiviti perlombongan di dalam kawasan Tasik Chini. Tuan Ibrahim menjelaskan keputusan itu selaras dengan persetujuan kerajaan negeri untuk mewartakan Taman Negeri Tasik Chini sebagai kawasan hutan simpan Chini pada tahun 2019. Beliau menjelaskan konsep whole of government approach iaitu kerjasama strategik antara Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA dengan agensi-agensi lain termasuk kerajaan negeri ini amat penting dalam memastikan kelestarian tapak Tasik Chini sentiasa dilindungi sebagai khazanah alam dunia. Tuan Ibrahim juga mengulangi penjelasan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang berhubung kemungkinan adanya logam di Tasik Chini seperti yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kuantan Fuziah Saleh. Ahli Parlimen Kubang Kerian itu menegaskan JAS sentiasa komited dalam menjalankan pemantauan kualiti air Tasik Chini secara berterusan sejak tahun 2005. Menurut Tuan Ibrahim, terdapat sebanyak 15 stesen pemantauan kualiti air di lokasi yang berbeza dengan kekerapan pemantauan sekali setiap bulan bagi setiap stesen. Tuan Ibrahim memaklumkan sebanyak 20 parameter diambil kira analisis dalam pemantauan yang dijalankan pada setiap stesen. Ia merangkumi pepejal terampai SS, keperluan oksigen biologi BOD, klorida, fosfat, sulfat, fluorida, keperluan oksigen kimia COD, nitrat nitrogen, amoniakal nitrogen AN, minyak dan gris serta E. coli dan 9 parameter logam berat yang merangkumi besi, mangan, tembaga, nikel, plumbum, zinc, cadmium, arsenik dan juga raksa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 7.45 bersama saya Sandahya dan kita saksikan fokus utama waktu ini. Wilayah Persekutuan dijangka capai imuniti kelompok Ogos ini. PKP 3.0 akan dikaji semula jika kes harian turun bawah 4,000. Dan juga Taqiyuddin jawab isu jawatan kuasa khas bebas darurat. Kerajaan sedang merangka pelan pemulihan negara sebagai persiapan untuk negara keluar daripada pandemik COVID-19 pada satu peringkat yang munasabah. Dan menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pelan itu dirangka berdasarkan data, sains dan juga segala persiapan yang telah dilakukan termasuk dari segi pengurusan COVID-19, ekonomi, program vaksinasi dan sebagainya. Pelan itu akan dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dalam tempoh seminggu akan datang. Saya nak jelaskan juga bahawa kita sekarang ini dalam peringkat menggubal dan merangka plan exit ataupun plan pemulihan negara. Apa maknanya? Iaitu untuk membuat persiapan-persiapan supaya negara kita akan terkeluar daripada pandemik ini dalam satu peringkat yang bermunasabah berdasarkan pada data, sains, segala persiapan yang kita sudah buat baik dari sudut menguruskan COVID, menguruskan ekonomi, vaksinasi dan semuanya. Dan ini akan kita bentangkan mungkin dalam seminggu ke hadapan kepada Majlis Keselamatan Negara. Menurut Muhyiddin, beberapa menteri utama sudah membentangkan dasar itu kepadanya dan ianya akan diperhalusi. Ini beberapa
menteri-menteri utama yang terbabit sudah pun duduk membentangkan secara kasar pada saya. Pada dasarnya baik tapi belum lagi dihalusi. Jadi tujuannya ialah supaya nanti kita akan maklumkan pada rakyat fasa waktu manalah kita akan sampai ke fasa agak sempurna. Situasi COVID sudah dapat kita landaikan. Ekonomi dapat kita pulihkan semula. Vaksinasi mesti terus dilaksanakan secara bagaimana sekarang ni kita ujurkan, akan kita tingkatkan daripada 160, 180, 200 ribu sehari kepada mungkin 300 ke 400 ribu. Beliau menambah sudah tiba masanya ditetapkan pelan pemulihan untuk negara yang menuntut kerjasama dan sokongan semua pihak. Beliau ditemui pemberita selepas melawat pusat pemberian vaksin PPV bergerak di Projek Perumahan Rakyat PPR Seri Johor di Bandar Tun Razak. Baik, dalam pada itu, Perdana Menteri berkata imuniti kelompok di wilayah persekutuan mungkin dapat dicapai lebih awal dari tempat-tempat lain di negara ini iaitu bulan Ogos tahun ini. Tan Sri Muhyiddin berkata berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, ini kerana di wilayah persekutuan terdapat pusat pemberian vaksin atau PPV Mega termasuk PPV Mobile dan juga lain-lain lagi. Saya nak jelaskan sikit dan saya jangka apa yang Tan Sri Anwar maklum pada saya, wilayah persekutuan mungkin dapat capai herd immunity lebih awal tempat-tempat lain kerana satu dia dekat di sini, dia banyak PPV yang mega campur yang mobile dan lain-lain lagi dan diharapkan wilayah persekutuan akan capai tahap herd immunity Ogos ataupun mungkin lebih awal lagi daripada itu. Alhamdulillah. Baik, seterusnya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 akan dikaji semula sekiranya kes COVID-19 turun di bawah 4,000 kes sehari. Dan jelas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kajian berkenaan bukan menamatkan PKP 3.0. Sebaliknya, bagi melonggarkan SOP sedia ada. Saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Dr. Adham dan juga DG Kesihatan Tan Sri Isham bahawa apabila sampai level 4,000 dan kita akan review balik dari segi PKP ini, bukan bermakna kita tamatkan PKP, tapi mungkin kita review balik dari segi SOP yang mana boleh kita longgarkan sedikit. Tapi walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan akan melihat dan memberi nasihat kepada MKN, Mesyuarat Khas MKN dari segi apa yang perlu kita lakukan apabila sampai level 4,000 kes ke bawah satu hari. Jadi kita tunggulah. Kita harap by next week kalau boleh dah ada 4,000 baguslah. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata satu mesyuarat perancangan untuk menamatkan PKP secara keseluruhan akan dibuat selepas negara mencapai sekurang-kurangnya 60% imuniti kelompok. Kita akan ada mesyuarat khas mengenai exit plan kita, perancangan untuk keluar daripada PKP secara keseluruhan pun. Tetapi yang jelasnya ialah vaksin ini, vaksinasi rakyat kita. Kalau boleh kita capai cepat herd immunity yang kita ataupun immunity berkelompok seperti yang kita jangkakan selepas 60%, 60% mendapat vaksinasi. Tambahnya, kesan PKP 3.0 akan dapat dilihat selepas 14 hari pelaksanaannya sejak 1 Jun lalu. Kerajaan memberi pengiktirafan penuh kepada Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 seperti mana yang termaktub di bawah Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, kenyataan beliau sebelum ini berhubung dengan peranan kerajaan dari segi perlembagaan dan undang-undang berhubung darurat telah dipetik di luar konteks yang sepatutnya. Tegasnya, kerajaan akan sentiasa mematuhi segala peruntukan undang-undang dalam melaksanakan tanggungjawab semasa membuat sebarang keputusan mengenai darurat. Ini termasuk mengiktiraf segala mekanisme yang wujud secara sah di sisi undang-undang.
Selain itu, Taqiyuddin berkata kerajaan tidak pernah campur tangan dalam sebarang urusan jawatan kuasa khas bebas darurat. Sebaliknya, kata beliau, kerajaan memberi komitmen untuk memberikan sepenuh kerjasama kepada jawatan kuasa tersebut supaya ia dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 2. Dalam kenyataannya pada Sabtu, Taqiyuddin berkata menjadi tanggungjawab jemaah menteri untuk terus menasihati Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara dalam membuat sesuatu keputusan mengenai kedudukan tempoh darurat. Bagaimanapun, kenyataan beliau mendapat kritikan pemimpin kanan parti-parti politik, termasuk daripada UMNO dan Pakatan Harapan. Bekas Pengerusi Prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman bercadang mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menjatuhkan reputasinya susulan insiden kemalangan melibatkan 2 train LRT bulan lepas. Tajuddin memberitahu beliau telah dimalukan dengan pelbagai tuduhan seperti tidak sensitif, resis dan tidak layak menjadi pengerusi syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC. Sambil menafikan segala tuduhan berkenaan, ahli Parlimen Pasir Salah itu percaya ia mainan pihak tertentu yang mempunyai agenda tertentu sehingga mencetuskan kontroversi. Di mana yang dikatakan tidak perhatian kepada kejadian itu? Buka video ni, tengok balik. Tengok balik video PC saya tu. Di mana yang dikatakan tidak perhatian? Yang mana yang katakan tidak sensitif? Tengok video tu, tengok balik. Saya nak cabar mereka. Tengok balik video saya. Buktikan bahawa saya tidak sensitif. Adakah sebab saya ada sebut bahawa ini berlaku kerana mula-mula saya bergurau sikit. 2 train bercium, kissing each other, kan? Itu yang diambil sebagai bukti bahan bahawa saya tidak prihatin, tidak sensitif. Tengok video tu, mula-mula apa saya cakap? Saya kata kita berasa sedih dengan apa yang berlaku. Kita berasa sedih dan kecewa di atas kejadian insiden ini. Saya kata bagi pihak pengurusan, bagi pihak board, kita berasa sedih. Beliau ditemui selepas meninjau program bantuan prihatin rakyat secara pandu lalu di Perkarangan Pusat Khidmat Ahli Parlimen di Cenderung Balai, Pasir Salah pada Ahad. Mengulas lanjut, Tajuddin memberitahu sebagai tanda prihatin, beliau sendiri telah berbincang dengan pengurusan prasarana untuk membantu mangsa kemalangan seperti kos perubatan dan bantuan khas RM1,000. Katanya mereka yang mengenalinya pasti mengetahui bahawa beliau merupakan seorang yang sentiasa prihatin terhadap masalah rakyat. Unit bergerak mudahkan vaksinasi warga emas dan OKU. Media sebelum ini melaporkan hampir 11,000 penerima vaksin termasuklah dalam kalangan warga emas di Kedah tidak hadir janji temu atas pelbagai alasan dan ini sudah tentunya memberi kesan kepada kelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan khususnya di negeri itu. Jadi, apa inisiatif diambil pihak berkuasa bagi menyelesaikan permasalahan ini? Kita ikuti laporan khas disediakan Wakil Astro Awani Kedah Abdul Hadi Cik Awang. Badrul Lebai Ahmad, 62 tahun, berkongsi pengalamannya mengambil suntikan vaksin dos pertama. Tanpa menafikan manfaat program berkenaan, dia berpendapat beberapa perkara perlu ditambah baik seperti kemudahan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU. Bagi anak lelaki ke dengan golongan. Isterinya, Halijah Muhammad Hanif, 60 tahun, terpaksa meminta bantuan anak ketiga mereka yang tinggal di Perlis untuk pulang membawa suaminya bagi proses vaksinasi. Jadi sewaktu ke pusat vaksin di Dewan Putera Kuala Nerang, majlis kereta majlis, shuttle majlis datang ambil.
Tapi kesulitan dia cuma yang datang seorang saja. Jadi pakcik memang dia tak ada kebolehan untuk naik kereta lah. Tak ada kebolehan untuk melangkah naik ke kereta. Turun katil boleh, tapi naik ke kereta tak boleh. Malah makcik pun tak boleh bantu. Jadi terpaksa makcik minta tolong anak lelaki jugalah. Permasalahan sama turut dikongsi beberapa individu yang ditemui di PPV Dewan Tunku Putra, Kuala Nerang. Lepas ni macam itulah kalau boleh nah. Macam orang uzur tu kalau boleh pergi kat rumah noh. Tak payah mai. Sebab ramai sangat kan sesak. Nak bawa pun susah kan macam orang OKU apa semua tu kan. Kalau orang lumpur tu kita kena pergi ke rumah tu lah. Senang kan. PKM kena pergi ke rumah tu je. Betul lah untuk kebaikan apa lagi. Kami mendapatkan reaksi segera Pengarah Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Padang Terap, Datuk Muhammad Suhaimi Abdul Rahman. Menurutnya, unit vaksinasi bergerak COVID-19 Padang Terap telah digerakkan sejak dirasmikan awal bulan ini. Setakat seminggu pelaksanaannya, unit berkenaan telah berjaya memberikan suntikan kepada hampir 100 individu dalam kalangan komuniti setempat dan di beberapa pusat jagaan orang tua. Idea ni juga kita timur sebab kita melihat ada yang tak mampu nak mai, terpaksa kita pergi ambil, terpaksa kita bubuh letak atas kerusi roda. Dan saya rasa setakatlah kita ada 15 dah. 15 tempat yang diatok oleh penyaras kita itu Penghulu Nasrun yang duduk selaras supaya kita dapat pergi bawa tim kita ini ke lapangan. Dalam pada itu, Pejabat Kesihatan Daerah dan Pejabat Daerah Padang Terap turut menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK untuk menggerakkan klinik bergerak milik institusi zakat berkenaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Zakaria Osman, klinik bergerak dilengkapi lift, peti sejuk, katil untuk pemberian kecil dan gas bagi bantuan pernafasan kecemasan itu merupakan inisiatif terbaik membantu masyarakat di Padang Terap yang berdepan kesukaran untuk ke pusat pemberian vaksin. Kita sedang berbincang dengan Pejabat Kesihatan Negeri. Saya dapat maklumat selepas Padang Terap kemungkinan Kuala Muda. Sementara itu, Muhammad Suhaimi tidak menafikan terdapat kekangan yang boleh menjejaskan pergerakan unit bergerak itu, terutamanya isu kekurangan dos vaksin. Bagaimanapun, beliau berharap masalah ini dapat diatasi segera. Laporan Abdul Hadi Cik Awang bersama juru kamera Nur Syifa Ahmad untuk Astro Awani. Terdapat 9 produk kosmetik yang mengandungi kandungan beracun dijual secara berleluasa. Menurut laporan Sinar Harian pada Ahad, kebanyakan produk berkenaan rata-rata ditemui di sekitar Bandaraya Shah Alam. Hasil tinjauan mendapati produk kosmetik yang ditemui terdiri daripada produk pemutih wajah serta sabun yang mengandungi bahan kimia terlarang. Ini termasuk penggunaan tretinoin yang tidak selamat terutamanya terhadap ibu mengandung. Bahan tersebut mampu menyerap pada aliran darah yang seterusnya mampu memberi kesan buruk terhadap bayi serta risiko keguguran. Menurut laporan Sinar Harian, wujud rumah dan kilang yang tidak mempunyai sijil GMP dikesan menjadi sarang pembuatan produk berkenaan. Dapatkan akhbar Sinar Harian Isnin dengan tajuk muka depan, kuatir giliran haji. Pengendali haji dan umrah menyuarakan kebimbangan jemaah haji Malaysia dijangka menunggu giliran lebih lama sebelum dapat menunaikan ibadah itu. Setelah 2 tahun berturut-turut Arab Saudi tidak membuka pintu kepada rakyat negara lain disebabkan COVID-19. Baik, untuk itu sekian Buletin Awani dan juga Awani 745. Ikuti bagaimana segelintir masyarakat mendepani cabaran kehidupan dalam diary lockdown di halaman mikro interaktif di astrawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astrawani.com juga di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling